Assalamualaikum dan salam hormat. Seperti biasa, Sukan Plus Close Up menemani hujung minggu anda dengan pelbagai topik melibatkan kejohanan, kisah jatuh dan bangun atlet, kontroversi, begitu juga isu semasa. Saya Haidar Ali, hos anda untuk minggu ini. Baik, kejohanan hoki Piala Dunia 2023 di India menyingkap tirai semalam dengan Malaysia menempuh aksi sulungnya hari ini menentang Belanda. Tidak banyak dapat diperkatakan sebenarnya sebab perlawanan sebenarnya sedang berlangsung. Cukup untuk kami di Sukan Plus menambah bara bagi menghangatkan kempen yang kini berlangsung di Bhubaneswar dan Rourkela. Di studio hari ini menemani saya untuk berbicara segalanya tentang hoki, saudara Muhammad Amin Rahim, penolong jurulatih kebangsaan yang juga jurulatih skuad projek negara. Terima kasih dan selamat datang kepada Coach ke Bernama TV. Pertama kali ke Bernama TV? Ini pertama kali saya tiba di Bernama TV ni. Okey, baik. Kita terus pada soalan. Sebelum ni kita tahu Coach Amin adalah seorang pemain. Mungkin kita nak tahu lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang Coach Amin. Siapa Coach Amin? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Rahim, lebih dikenali sebagai Amin. And saya bermain untuk pasukan kebangsaan bermula pada tahun 1999. And saya menamatkan karier antarabangsa saya pada 2013. And 2014 saya terus melompat ke bidang kejurulatihan. Waktu itu saya bermula dengan Coach Arul sebagai pembantu jurulatih juga untuk skuad projek 2016 untuk persiapan ke Piala Dunia Remaja. And daripada sana saya start mengorak langkah saya daripada pembantu jurulatih untuk skuad remaja, dan saya diberi peluang oleh Persatuan Hoki Malaysia dilantik sebagai pembantu jurulatih juga untuk skuad development. Waktu tu Coach Wallace as a head coach, dan daripada sana saya promote kepada skuad senior pada 2017 bersama Coach Steven Van Heusen. And daripada sana saya kekal hingga sekarang ni sebagai pembantu jurulatih untuk Coach Harul sekali lagi, yang mana dia yang bermulalah bawa saya dalam kancah kejurulatihan ni lah. So far itu sedikit sebanyak saya punya latar belakang sebagai Coach jurulatih. asal mana Coach? Saya asal Kuala Lumpur. Dah berkahwin lah? Alhamdulillah dah berkahwin. Anak berapa orang? Ada anak 4 orang. 4 orang. Alhamdulillah. Baik, saya nak tanya, mana lagi enjoy sebagai seorang jurulatih atau player sebenarnya Coach? Actually dua-dua ni ada orang cakap perasaan yang berbeza lah. Of course saya bermula 99 sampai 2017 tu lebih kurang 14 tahun. So banyak benda yang saya lalui sebagai pemain, and memang antara momen-momen yang paling sepanjang karier pemain tu saya rasa pada tahun 2010 lah, yang mana itu kali pertama kita memenangi pingat perak Sukan Asia. Sejarah hoki Malaysia lah untuk kali pertama. And selepas tu of course 2018 kita menang sekali lagi, and membuatkan 2018 tu manis saya berada bersama pasukan sebagai pembantu jurulatih. So kalau nak cakap mana lebih seronok, mana lebih ni, saya rasa dua-dua ada dia punya elemen yang tersendirilah. So of course sebagai pemain saya enjoy sebab itu antara cita-cita saya lah dari kecil. Saya memang nak mewakili negara, and benda tu tercapai. And bila masuk dalam coaching ni saya tak pernah jangka pun, and bila kita terlibat disebabkan passion kita, minat kita dalam sukan tu. Jadi bila kita letak kesungguhan kita, passion kita, and alhamdulillah lah saya berada dekat mana saya sekarang ni. Saya rasa semua orang kenal coach pakar sepakan pukulan set penalti. So apa yang membuatkan boleh jadi pakar tu? Sebenarnya saya tak pernah letakkan diri saya sebagai pakar ke atau apa, tapi ialah benda tu terma yang biasa digunakan lah untuk seseorang yang mengambil pukulan sudut penalti tu. And actually saya bermula pun bukan sebagai antara pilihan utama lah, sebab bila saya mula bersama skuad kebangsaan pada tahun 2002 tu saya di belakang Eskuhen lah masa tu. Of course semua orang kenal Eskuhen as a specialist kan. So saya just shadow belakang dia, dan bila dia bersara pada 2007, dan tugasan tu saya pikul. Kalau kita tak jadi pemain kita tak tahu, tapi apa yang membuatkan benda tu jadi susah nak menjadi seorang pakar sebenarnya?
Okey, saya lihat kalau orang nak terjemahkan pakar ni, sebenarnya pada pandangan saya, bila seseorang tu pakar, maknanya dia boleh ambil tugasan itu. Of course kita tahu pukulan sudut penalti ni dia hanya flick direct ke arah gol. And pakar ni dia boleh buat dua benda, maknanya dia boleh jaringkan gol melalui pukulan terus, dan satu lagi dia boleh laksanakan indirect lah, kita panggil secara set piece. Perancangan lah. So set piece, so maknanya set piece tu kita boleh laksanakan dengan baik lah. And bukan mengatakan saya antara yang terbaik, tapi sepanjang saya duduk dekat posisi tu, saya rasa saya dah banyak orang cakap assist, bantu untuk rakan-rakan lain untuk jaringkan gol melalui pukulan sudut penalti itulah. So itu yang saya lihat dari segi terma pakar itulah. Kalau kita tengok current flicker yang ada sekarang macam Razi, macam Faizal Sahari pun, kita boleh cakap dia orang pakar, tapi dari segi orang cakap masing-masing ada masing-masing ada speciality tersendiri. And macam saya cakap tadi, untuk nak laksanakan dari segi set piece tu, dia kena accuracy tepat, and right time, right moment. So benda tu untuk saya lah, saya classify benda tu pakar lah. Tapi saya tak pernah letak diri saya pakar langsung lah. Okey, baik. Sebagai penolong jurulatih skuad kebangsaan, sepatutnya coach berada di India untuk sama-sama mengharungi hoki Piala Dunia. Apa berlaku sebenarnya, coach? Okey, sebenarnya sebelum Piala Dunia memang saya bersama pasukan semenjak Coach Syarul datang lah 2019, hujung 2019. And memang kalau ikutkan, saya antara orang yang paling rapat lah, boleh cakap orang kanan lah Coach Syarul kan. So every tour, every tournament yang sebelum-sebelum ni saya memang ada. Tapi selepas pelantikan saya daripada KHM untuk mengambil alih tugasan selaku ketua jurulatih untuk skuad remaja, dan saya nampak tugasan tu adalah tugasan yang berat untuk saya. Tetapi selepas orang cakap ada understanding dengan ketua jurulatih Coach Syarul, and dia rasa saya perlu berada bersama-sama pasukan lah, sebab ini pasukan yang baru dibentuk, and saya sendiri melihat sudut positifnya saya kena ada bersama pasukan, sebab saya kena persiapkan pasukan ni untuk Sukan C, persiapkan pasukan ni untuk Sukan Asia Cup, kelayakan untuk Piala Dunia Remaja. Walaupun kita dah layak secara tuan rumah, tapi saya rasa kita harus persiapkan pasukan tu dengan lebih baiklah untuk kejohanan Piala Dunia nanti. Tekilan tak dapat ke Piala Dunia? Kalau saya nak cakap tak tekilan tu, saya bohong diri saya sendirilah. Sebab saya bermula dari awal kan. Tapi saya tak nak tengok dari sudut negatif tu, saya hanya nak tengok sudut positif, yang mana saya kena persiapkan pasukan untuk menjelang Piala Dunia Remaja nantilah. Okey, coach macam kita sebut tadi, coach adalah pakar, saya pakar tak habis-habis pukulan sudut penalti. Okay. Kita tahu kepakaran coach ni untuk penalti corner. Kita risau kat sana tak ada yang dapat membantu pasukan kita untuk guide atau mungkin juga beri arahan. Untuk saya sebelum pasukan melepas, and I think saya dah spend banyak masa dengan flicker-flicker yang pasukan negara macam Faizal, Razi, Syaril, Najmi, Aminuddin, semua saya dah spend banyak masa dengan diorang. Even kejohanan sebelum ni pun memang saya yang always berada dengan diorang, saya always spend time banyak masa dengan diorang. Tapi kalau nak cakap risau tak risau, saya rasa kita dekat pasukan kebangsaan kita ada salah satu platform yang mana kita boleh share information. So which is they call huddle, sport code huddle. So dekat sana sebab saya team members, jadi saya boleh analyse, boleh kaji apa yang mereka buat, and apa pilihan lain, option lain yang kita boleh gunakan untuk menentang pasukan lawan. So saya tak nampak ketiadaan saya kat sana tu merencatkan perancangan pasukan. And walaupun ketiadaan saya kat sana, jurulatih yang sedia ada, saya rasa mampulah untuk bimbing, walaupun mereka bukan orang cakap dalam bidang yang apa saya lalui. Tapi selepas kita harungi sesi latihan sampai mereka bertolak, saya rasa kita dah buat persiapan yang baik lah untuk kejohanan tu. Coach, dari sudut pandang seorang jurulatih, bagaimana kemampuan peluang Malaysia dalam Piala Dunia kali ini? Sejujurnya. Okey, sejujurnya kalau dibandingkan dengan Piala Dunia 2018 tu, memang kita duduk dalam kumpulan maut lah. Kita tahu masa tu kita ada Holland juga, yang mana pasukan yang berada dengan kumpulan kita tahun ni, kita
kita ada Jerman dan kita ada Pakistan. Kita tahu dua pasukan tu memang gegasi hoki dunia lah, Jerman dan Holland. And of course Pakistan kita tahu macam untuk Asia punya level di antara yang mencabar lah, walaupun kalau nak dibandingkan prestasi semasa diorang taklah begitu baik kan, kalau kita nak cerita pada zaman-zaman nostalgia diorang lah kan. So memang tahun 2018 tu memang nampak kita macam underdog lah, kita tak ada harapan langsung. Tapi untuk kali ni kalau kita tengok, kita ada Holland sekali lagi, and kita ada New Zealand and Chile. Holland di ranking ketiga dunia sekarang. Tiga dunia, and New Zealand di ranking ke-9. And Chile saya tak pasti, dia memang bawah daripada kita. Tapi Malaysia 11. Malaysia 11, currently 11. Tapi sebenarnya atas padang ranking tu dah tak penting dah. Current performance tu yang akan menentukan keputusan perlawanan tu lah. And of course kalau tengok Holland memang still favourite untuk grup kita. Tapi macam saya cakap, 60 minit punya permainan tu akan tentukan perlawanan lah. Saya rasa dengan persediaan yang kita dah lakukan, saya nampak mereka ada peluang yang baik lah. And New Zealand of course dia hilang untuk 2 tahun masa pandemik tu, dia tak ada sangat terlibat banyak dengan international scene, but recently dia orang ada bermain dalam Pro League, Liga Pro tu, so maknanya dia orang ada sedikit advantage dari segi international hockey. Of course kita pun ada pergi kejohanan, tapi New Zealand main dengan top 9 team. Jadi dia punya intensity, dari segi quality, dia punya tempo berbeza dengan kejohanan yang kita main lah. Kita pergi hanya Piala Asia and Nations Cup, Piala Sultan Shah. Jadi kualiti pasukan yang bertanding tu compare dengan New Zealand main tu, tim top 9 ranking, world ranking tu memang kita boleh jangkakan memang higher intensity, higher level lah. So Chile memang kita pun tak ada banyak sangat information pasal dia. Kita hanya dapat few matches daripada sport analyst dari dalam ni lah. Dan kita adalah sedikit data permainan diorang, saya rasa mencukupi lah untuk menentang diorang. Dari segi matematik, kita perlu menang berapa kali untuk layak? Sebenarnya kita sepatutnya kita hanya perlu satu game dulu. Of course kalau macam Holland tu tak sengguh, saya boleh cakap kan, kalau kita draw advantage, menang is bonus. But New Zealand, Chile kita kena menang. Tak ada pilihan lain. Macam New Zealand memang kita setara. Saya boleh katakan kita setara dengan diorang, walaupun macam saya kata tadi, diorang ada sedikit advantage sebab bertanding dengan untuk Pro League tu. But saya rasa kita dengan New Zealand agak seimbang lah. And kalau macam saya kata, kalau kita menang satu perlawanan and dengan New Zealand let's say kita draw, dan kita dah boleh duduk dalam rank nombor 2, nombor 3, sebab top group akan pergi ke suku akhir, bye di sana, and nombor 2 dan nombor 3 akan bermain satu lagi playoff round. So kita nak berada dalam ranking kedua dan ketiga, sebab kita akan jumpa dengan grup satu lagi di lawan kita nantilah. So cakap untuk selamat, kita kena menang dengan Chile, wajib menang. Dengan New Zealand, kalau kita boleh menang, is bonus, kita duduk nombor 2. Bila nombor 2, kita akan jumpa nombor 3 grup yang kita akan bertanding masa playoff nanti. And kalau menang dengan Holland ni bonus lah, kita hanya tunggu dekat kenduri suku pisau. Apa kelebihan yang kita ada untuk mengatakan Malaysia mempunyai peluang yang baik untuk mencipta sesuatu, atau mungkin juga kejutan di India? Saya rasa dari segi persiapan, kita dah buat persiapan dengan baik lah. Dan maknanya untuk tahun 2022 tu kita dah main Piala Asia and kita dapat tempat kedua walaupun kita tewas dengan Korea. Dan after that kita main Piala Sultan Shah, kita telah cipta sejarah, kita menang selepas 39 tahun. And lepas tu kita pergi ke Nations Cup di South Africa. And of course kita dapat nombor 4. Tapi untuk saya back to back tournament dalam masa 1 bulan tu agak susah. And saya nampak dari segi graph picking tu, saya rasa realistik lah kita pick dekat Piala Azlan Shah, dan kita sedikit turun masa Nations Cup, dan
Mungkin naik balik. The best, I mean kalau nak ikut graph sports graph, I mean performance graph, memang dia akan drop. Dan saya rasa now is time untuk, the best time untuk pick up balik lah. Untuk Piala Dunia ni, and ada banyak benda yang kita dah rectify, kita kena pasti, especially masa Piala Sultan Azlan Shah dan Nations Cup. Saya rasa benda-benda ni yang kita dah kena pasti dan kita dah cuba untuk perbetulkan sepanjang persiapan akhir sebelum kita ke Piala Dunia. Dan saya rasa kita just tunggu masa untuk perform lah. Tentang boleh buktikan. Kita tahu kelajuan antara kelebihan The Speedy Tigers. Nama pun The Speedy Tigers. Tapi ramai juga yang membandingkan saiz pemain Malaysia. Coach setuju itu antara faktor yang bakal mempengaruhi prestasi pasukan bila bagi nak bertanding dengan pasukan dari Euro, Belanda khususnya. Memang benda ni sebenarnya kita kena akui lah, benda ni memang kita daripada negara-negara Asia ni memang bersaiz kecil compare dengan pemain-pemain di negara Eropah kan. Tetapi benda ni diakui sendiri sebenarnya daripada pasukan-pasukan Eropah, sebab mereka tahu kita ni kecil, pantas, tangkas, and diorang pemain-pemain Eropah ni bersaiz besar. Dari segi agility, dari segi speed memang dia kalah lah. Dia agak ke belakang sikit, and benda ni memang dah lama dah diakui oleh pasukan Eropah sendiri, sebab dia susah untuk nak jaga kita, sebab kita punya kecergasan, kepantasan kita untuk tukar arah ketika bermain tu kan. So memang benda tu dah diakui lah sejak sekian lama lagi. Tetapi dari segi fizikal tu lah, kalau tengok hoki moden sekarang ni, dia banyak dari segi kontak, physical contact semua kan, and saya rasa it's balance. Kita ada kekuatan kita dan pasukan Eropah ada kekuatan diorang. So kita kena gunakan kekuatan kita pada masa yang tepat and cuba tutup kelemahan kita sebaik yang mungkin lah. Kalau kita tahu kelemahan kekuatan pasukan Eropah dari segi fizikal, so kita kena bijak untuk orang cakap deal dengan physical contest tu lah. So kalau kita guna advantage kita lah, kepantasan kita dari segi counter attack untuk jaringkan gol. So kat situ lah saya nampak. Kalau ikut memang dia orang takut lah untuk lawan Malaysia yang laju. Ya, I think masa saya main bawa tim masa Junior World Cup dekat 2016 kat Lucknow, walaupun kita tewas sama pasukan Holland, tapi pengakuan sendiri daripada tim Holland lah, dia kata memang susah nak jaga. Susah nak deal dengan attacker kita sebab terlalu pantas. Walaupun macam saya cakap tadi, dia orang tahu kekuatan dia fizikal, so dia just guna body contact je untuk stop pemain Malaysia. So macam saya katakan tadi, kita kena gunakan kekuatan kita dekat right time dengan right moment lah. Coach, dari segi bacaan, kita ranking 10, 11, 12 atau yang terbaik mungkin 2028. Tapi inilah situasi Malaysia. Bagaimana untuk bersaing, untuk berada, biasalah netizen, peminat tak pernah cukup. Kalau boleh, walaupun 8, 10, 11, 12 tu dah cukup baik. Tapi kita tak pernah cukup. Kalau boleh kita nak nombor 1, nombor 2. Okey, ya betul, sebenarnya 2002 tu antara ranking terbaik lah, nombor 8 dunia, and selepas 2002 tu kita memang drop sedikit lah. Tiba masa time saya main pun pernah sampai ke ranking 15, dan kita slowly naik 12, 11. So untuk saya, macam saya kata awal tadi, ranking tu actually tak menentukan apa-apa pun selagi keputusan akhir perlawanan tu tak keluar kan. Jadi saya tengok current performance lah. Walaupun tim yang kita akan bertanding ni seperti Holland di ketiga, New Zealand 9, Chile di bawah kita, untuk saya 60 minit perlawanan tu lah akan menentukan segala-galanya. So saya rasa dengan persiapan kita, saya tak nampak kat mana lah kita tak boleh lakukan sesuatu yang ajaib lah. Okey, kalau beranilah secara peribadi kita nak tahu sasaran coach lah, kalau beranilah, atau mungkin view coach sendiri. Okey, akan berakhir di sini. Sebenarnya jujur lah, kita ni, sebab saya dalam pasukan kebangsaan sendiri kan, saya as a team members dengan pasukan, kita dah pernah letakkan sasaran untuk berada di tangga ke-8 lah. So maknanya untuk menjadikan benda tu realistik, macam yang saya cakap tadi lah, kita kena menang dengan Chile. Kalau boleh dapat skor result dengan New Zealand, dan kita akan main playoff, dan daripada sana once kita menang playoff, kita akan berada suku air, dan it's automatic kita nombor 8 lah. And saya tak nampak benda tu benda yang tak mustahil langsung. Sebab dari segi macam saya kata, persiapan yang kita dah buat, saya nampak kita dah betul-betul bersedia. Even sebelum kejohanan bermula, kita ada main satu friendly dengan Spain.
Memang kalau tengok skor tu kita tewas, tapi kita bukan tewas besar, kita tewas 3-2. Dan kita hanya main 3 kuarter. Kalau kita main 4 kuarter, kita ada satu lagi kuarter 15 minit, kita mungkin boleh dapat skor draw ataupun kita boleh menang. And macam saya cakap tadi, ranking tak menentukan apa-apa sebab Spain lebih tinggi rank daripada kita. And dia pun compete dalam Pro League. So dia orang berada kat pentas Piala Dunia, kita pun kat Piala Dunia sekarang. So untuk saya, current performance yang akan menentukan. Semuanya di atas padang. Semua atas padang. Untuk 60 minit tu akan tentukanlah. Alright coach, kita percaya isu kesenambungan ini masalah. Kita tengok dalam kebanyakan sukan di Malaysia, badminton, squash, bola sepak sendiri. Coach selaku jurulatih skuad projek, skuad remaja, adakah hoki negara berada di landasan yang betul dari sudut pembangunan? Saya rasa apa yang cuba dilakukan oleh Persatuan Hoki Malaysia ni sangat baiklah sebab walaupun saya sebenarnya bermula dengan skuad remaja dengan Coach Arul 2014 dan saya orang cakap promotion lah, naik ke naik pangkat lah dekat pasukan pembangunan dan seterusnya pada pasukan senior. And sekarang saya balik ke bawah balik and saya nampak mungkin pengalaman yang saya dah timba untuk beberapa tahun bersama skuad senior tu tiba masa untuk saya translate dan saya terjemahkan balik dengan pasukan remaja. And pengalaman yang saya ada bersama skuad senior tu juga saya gunakan untuk kongsi bersama dengan pembantu-pembantu saya yang ada sekarang ni lah. So saya rasa ini satu langkah yang baik, dan yang paling penting sekali untuk saya adalah kepercayaan daripada Persatuan Hoki Malaysia itu sendirilah, sebab dia yakin, dia percaya dengan kemampuan yang saya ada bersama pasukan senior kebangsaan, and apa kepercayaan yang diberi, saya harus orang cakap balas balik lah. Saya rasa ada excitement sendiri untuk ada pasukan sendiri. Sebelum pernah jurulatih dan sekarang jurulatih. Ada sesuatu yang nak dicorak oleh saudara? Kalau nak cakap pertama kali sebagai ketua jurulatih, ini mungkin bukan pertama kali lah. Saya pernah bersama pasukan indoor kebangsaan. Saya pernah bawa untuk 2 edisi Sukan C 2017 dan 2019 yang mana kita menang pingat emas, and 3 kali untuk Piala Asia 2017, 2019 dan yang terbaru tahun lepas lah. And itulah rezeki saya 2022 tu kita berjaya menjadi juara Piala Asia, menundukkan pasukan Iran untuk pertama kali dalam sejarah sukan dalam dewan ni lah kan. So itu antara boleh saya katakan momen yang manis sepanjang orang cakap dalam bidang kejulatihan ni lah. So kalau nak kata ni pertama kali, saya rasa tidak juga. Cuma saya deal dengan pasukan indoor yang mana small group, and dengan pasukan hoki padang ni is a big group, and dari segi hoki punya ni pun agak berbeza lah, konsep dia agak berbeza. But itu semua pengalaman yang saya lalui kan. Alright coach, apa misi terdekat coach Amin bersama skuad projek? Memang selepas pelantikan saya diberi tugasan pertama saya adalah Piala Sultan Johor, and of course kita tamatkan di tempat terakhir sebab masa tu saya baru saja dilantik. Saya hanya ada kurang daripada 1 bulan, and saya dah cuba buat sehabis baik dengan material yang saya ada, and jujur saya cakap boleh nampak progression lah daripada game pertama hinggalah kita tamatkan saingan kejohanan tu. And untuk currently memang pasukan baru laporkan diri awal 3 hari bulan Februari, and kita dah pun selesai medical check up, kita dah selesai dari segi diagnose physical punya test, and daripada result tu kita akan persiapkan program pasukan lah. So yang terdekat kita akan ke Perth, Australia 17 hari bulan ni untuk siri jelajah, dan kita akan main 6 pasukan dengan pasukan Western Australia Institute of Sports dalam rangka persediaan sebelum kita bersaing as a team untuk kejohanan Liga Hoki Kebangsaan nantilah, yang mana kejohanan itu bermula pada 9 Februari hingga 19 Mac. So itu saya rasa antara platform yang baik untuk kita bermain as a team. Sebab kalau tengok SOJC kita hanya ada kurang daripada 1 bulan, 2-3 minggu persiapan nak dapatkan persefahaman, untuk dapatkan understanding antara pemain dengan jurulatih sendiri agak kurang, ambil masa. Jadi saya rasa untuk tahun ni selepas saya diberi mandat ni, saya rasa saya nampak that's the best chance lah
pergi Perth untuk dapatkan international matches, dan balik kita akan main as a team untuk Liga Hoki Kebangsaan, dan kita akan bersedia untuk Sukan C nantilah di Cambodia, 5 hingga 17 Mei nanti. And selepas tu kita ada Piala Sultan Johor pada bulan Oktober, dan seterusnya untuk Piala Dunia Remaja ni dah. Along the way kita ada dah orang cakap rangka beberapa siri jelajah lah untuk jelajah Eropah, kemungkinan Julai ataupun Ogos, dan kita mungkin akan buat beberapa test series mana kita akan invite pasukan-pasukan luar untuk datang bermain dengan kita. Sebab kalau kita invite, sebab kita home, pasti dia akan datang lah sebab dia pun nak test ground kan. So I think ada sedikit advantage lah kalau kita nak invite pasukan luar untuk datang bermain dalam series nantilah. Alright Coach, saya rasa itu saja soalan yang sempat untuk kita utarakan sebab masa mengkhianati dan menceburi kita. Okey, baik. Terima kasih tidak terhingga kepada Coach Muhammad Amir Rahim, penolong jurulatih kebangsaan yang kini mendapat tugas baru selaku jurulatih skuad projek negara. Baik, itu saja. Assalamualaikum dan salam hormat.